Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Ya, kita bersiaran di Facebook Live IKIM FM juga. Anda boleh tonton secara langsung dan kalau ada pertanyaan, persoalan boleh juga hantarkan kepada kita ya Mona? Ya, di boleh. beberapa platform kita. Betul. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti pada waktu ini 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Baik, kita masih lagi mendengarkan kuliah kita pada petang ini berkaitan dengan perbandingan agama, tapi macam mana agama kita hari ini, istimewanya agama Islam sendiri yang membawakan sebuah kehebatan dalam bulan Ramadan, bulan puasa ini. Kita bincang dengan tajuk Mukjizat Saintifik Al-Quran, Puasa dan Kesihatan bersama dengan Ustaz Datuk Dr. Zaifuddin Mat Rasi. Alhamdulillah kekal di talian ya. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, tadi Ustaz ada cerita tentang autophagy. Macam mana kajian-kajian yang membuktikan kita berpuasa ni boleh menyihatkan, menguatkan badan kita. Dan antara penyakit yang banyak membawa maut adalah penyakit kanser, kencing manis dan seumpamanya Ustaz. Dan apakah puasa ni dapat membantu kita mencegah daripada penyakit-penyakit yang sebegini? Ustaz, doktor, silakan. Ya, terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona, sidang Sama-sama. pendengar yang saya muliakan sekalian. Bagaimana puasa dapat membantu kita untuk mencegah berbagai-bagai penyakit yang ada. Pada minggu lepas saya ada bacakan hadis ni dan hadis ni hadis dhaif. Sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sihat. Makluman darjah hadis ni hadis dhaif. Namun demikian berpuasalah kamu akan sihat. Ia selari ataupun tidak bercanggah dengan fakta-fakta saintifik yang ada. Bahkan kajian-kajian yang terbaru mendapati bahawa puasa boleh meningkatkan tahap kesihatan seseorang. Saya tarik di Syafiq di Jumana satu kajian yang dilakukan oleh Dr. Aish Mendikogoli, seorang researcher ataupun pengkaji yang berada di Kolej Perubatan Baylor, Amerika Syarikat, bersama dengan 9 orang rakannya. Di mana artikel beliau ini baru saja diterbitkan pada tahun 2020 ini. Masih baru lagi. Di mana beliau mendapati bahawa kalau sebelum ni Dr. Oshumi menyatakan puasa secara general dan ramai pula para saintis yang memberikan definisi bahawa puasa itu apabila seorang meninggalkan 2 makanan daripada 3 makanan utama, iaitu kita ada breakfast, sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Yang dinamakan puasa ialah meninggalkan 2 makanan berturut-turut. Contohnya sarapan pagi dengan makan tengah hari ataupun makan tengah hari dengan makan malam dan sebagainya lah. Namun demikian, kajian yang terbaru yang ditemui oleh Dr. Aish menyatakan bahawa lebih spesifik tentang puasa bagi umat Islam, di mana beliau menjelaskan sekiranya seorang itu berpuasa bermula pada terbit fajar sampai terbenam matahari dalam jangka masa lebih kurang 14 jam selama 30 hari berturut-turut. Ini adalah puasa seperti mana yang dilakukan oleh umat Islam daripada terbit fajar sampai terbenam matahari 30 hari ataupun 29 hari ikut keadaan tertentu secara berturut-turut. Maka proses dalam tubuh manusia ini dengan secara sendirinya akan mampu untuk meningkatkan tubuh manusia mencegah penyakit terutamanya kanser. Seperti mana yang ditemui oleh Dr. Ashumi tadi, bagaimana malignant kanser yang mungkin boleh tumbuh daripada sel yang tidak sepatutnya wujud dihapuskan dengan autophagy. Namun Dr. Aish dan rakan-rakannya menyatakan bahawa kandungan protein yang ada dalam tubuh kita ini akan dapat mampu untuk menghapuskan ataupun mencegah kanser untuk merebak dalam tubuh manusia. Jadi conclusion yang beliau berikan bahawa puasa yang dilakukan oleh umat Islam secara spesifik daripada terbit fajar hingga terbenam matahari lebih kurang 14 jam selama 30 hari berturut-turut akan dapat mencegah penyakit kanser. Yang kedua, beliau juga menegaskan bahawa puasa seperti ini dapat mencegah beberapa penyakit yang melibatkan penyakit metabolik.
Penyakit metabolik ini ialah penyakit yang berkaitan dengan keturunan. Contohnya kanser termasuk metabolik dan juga diabetik. Diabetik pun juga ada kaitan dengan metabolik. Dan uniknya, puasa dapat membetulkan rhythm yang dipanggil circadian rhythm. Circadian rhythm ini adalah rhythm biologi kita. Rhythm biologi kita ini akan menjadi kembali pulih. Dengan itu, berbagai-bagai penyakit yang ada mendatang kemudian dapat dicegah dan dirawat. Circadian rhythm ini, kalau kita lihat Al-Quran, Allah sebutkan waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Allah jadikan waktu malam untuk kita berehat kan? Waktu siang untuk kita bekerja. Dan unik yang ditemui oleh para saintis, hormon melatonin hanya keluar waktu malam. Itu apabila kita tidur, hormon ini keluar dan inilah yang menyegarkan tubuh kita. Sebab itulah kalau kita tidur, seelok-eloknya padamkan lampu. Jangan terangkan lampu, jangan kita biarkan lampu. Sebab bila kita biarkan lampu, hormon melatonin tidak akan dapat keluar ataupun tubuh kita tidak akan mengeluarkan hormon tersebut, menyebabkan walaupun kita tidur dalam jangka masa yang panjang, badan kita tidak segar. Itulah bezanya kalau orang yang berjaga malam menjadi burung pungguk, tak tidur waktu malam, tidur waktu siang, walaupun dia tidur lama tapi badan dia tidak akan segar seperti mana orang yang tidur malam. Inilah yang dinamakan circadian clock ataupun sistem biologi badan kita akan menjadi kembali elok. Puasa juga, apa yang disebutkan oleh Dr. Aish dan rakan-rakannya, dapat mengurangkan keradangan-keradangan yang berlaku dalam tubuh kita. Yang keempat, penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer yang mungkin melibatkan darah ini dapat dibersihkan dengan kita berpuasa. Apa yang ditemui oleh Dr. Munib, beliau telah membuat kajian terhadap beberapa orang dan beliau mengambil sampel darah pada hari yang ke-10, hari yang ke-20, hari yang ke-30. Beliau nampak perubahan, peningkatan kualiti darah yang diambil oleh orang yang berpuasa pada hari yang ke-10, hari yang ke-20, hari yang ke-30. Nak gambarkan bahawa penyakit-penyakit yang disebabkan oleh Alzheimer ini dapat dikurangkan dengan seorang itu berpuasa. Satu lagi penemuan yang menarik yang ditemui oleh Dr. Aish dan rakan-rakannya ialah bahawa gangguan neuropsychiatry dapat dikurangkan apabila seorang itu berpuasa. Neuropsychiatry ini ialah bidang yang berkaitan dengan gangguan bahagian otak. Saraf-saraf otak. Dan saraf-saraf otak ini satu benda yang menarik di Syafiq di Jemona Orang yang berpuasa otak dia lebih bergeliga. Masya-Allah. Orang yang berkuasa otak dia akan lebih kuat menghafal. Sebab itulah kalau orang yang nak hafal Quran, dia tidak boleh penuhkan perut dia dengan makanan. Otak dia akan jadi lembab. Kajian ini telah pun dibuat, insya-Allah mungkin kita akan bincangkan kemudian apa kaitan puasa dengan otak. Namun demikian, apa yang disebutkan oleh Dr. Aish dan rakan-rakannya di sini bahawa puasa dapat mengurangkan risiko neuropsychiatry yang dihadapi oleh seorang. Dan ini pernah dijalankan oleh Dr. Yuri Nikolaev sendiri, di mana Dr. Yuri Nikolaev, seorang pakar diet daripada Moskow, beliau mendakwa beliau telah berjaya merawat lebih 70,000 orang yang menghadapi penyakit neuropsychiatry melalui terapi berpuasa. Dan beliau pastikan pesakit-pesakit yang beliau rawat ini berpuasa mesti paling kurang 30 hari. Cumanya definisi puasa beliau lebih pada meninggalkan dua makanan utama. Namun Dr. Aish menekankan tidak. Beliau mendapati bahawa puasa yang lebih tepat ialah daripada terbit fajar dan sehinggalah terbenamnya matahari. Namun demikian, Dr. Yuri Nikolaev sejak tahun 1972 lagi telah membuat kajian yang cukup detail tentang puasa dengan neuropsychiatry ini. Dan beliau telah pun melihat lebih pada 10,000 orang pesakit yang berhadapan dengan masalah ini dan beliau berjaya mengatasi lebih pada 70,000 di kalangan mereka dengan cara berpuasa. Subhanallah, siapa yang mengajar Nabi Muhammad SAW perkara ini? Kalau bukan Allah SWT. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi Muhammad tidak bercakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu daripada Allah SWT. Dan inilah apa yang ditegaskan oleh Allah SWT.
wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa manhakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa kepada kamu, ambillah, dipeganglah, dijadikanlah panduan. Dan di antara yang Nabi ajar ialah kita berpuasa. Dan Masya Allah, banyak sangat hikmah puasa sudut kesihatan. Dan Allah tekankan lagi, apa yang Nabi tegah, hendaklah kamu jauhkan supaya diri kita terjauh pada segala musibah dan perkara yang tidak elok untuk kita semua. Ya DJ Syafiq dan DJ Munah. InsyaAllah, itu dia Munah. Kalau kita lihat dari sudut puasa itu sendiri, nampaknya ya Allah begitu banyak cabang-cabang kelebihan yang Allah sediakan kepada kita hanya dengan berpuasa. Kita kata, orang kata apa, macam berpantang makan lah. Kan? Henti sekejap makan tu, kita hold sekejap perut kita supaya ada masa untuk perut ni nak rehat, kan? Itu istilah perut kita. pun nak rehat juga. Janganlah bukan pantang makan, pantang tengok makanan. Allah. Okey, baik Ustaz, kita hampir sampai di hujung pertemuan. Mungkin sedikit di hujung ni kesimpulan yang boleh kita buat dengan mukjizat saintifik Al-Quran ni, kehebatan Al-Quran Allah sediakan kepada kita yang merupakan manual kehidupan kita ni. Berkaitan konteks yang kita bincang petang ini, puasa dan kesihatan. Ustaz. Ya, Allah SWT menjadikan manusia, dia maha mengetahui apa yang terbaik untuk manusia. Jadi bila Allah memberikan satu peraturan, Allah berikan peraturan yang terbaik. Sistem anatomi tubuh manusia, sistem perjalanan tubuh kita, Allah tahu sistemnya. Dan Allah jadikan sistem yang natural. Bagaimana dengan berpuasa, kita dapat bersihkan, kita dapat elokkan tubuh kita, kita dapat rehatkan tubuh kita secara natural. Cuba bayangkan DJ Syafiq, DJ Mondan dan segalanya, kalau kita tidak berpegang pada syariat Islam ini, 24 jam selama setahun kita makan, tubuh kita akan terlampau letih, perut kita akan terlampau letih. Tapi Allah maha mengetahui perkara ini. Allah jadikan syariat yang terbaik untuk manusia. Jadi berpeganglah syariat ini, ajaran Islam tetap akan relevan hingga hari kiamat. Amin. Ya Allah, itulah yang kita kena pegang, sebab apa? Al-Quran itulah yang merupakan model kita, arah tuju kita, pegangan kita supaya membawa panduan hala tuju hidup kita ini. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian pada petang ini. Banyak perkara yang kita tahu ni. Saya pun dapat tahu tadi perkataan autophagy tu. Rupanya kajian-kajian yang dibuktikan. Masya Allah. Puasa itu hebatnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan dia kena terima kasih banyak-banyak yang bahagia Datuk Dr. Zaihuddin. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih juga di Syafiq di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dia Munah. Kita dapat belajar dari sudut perbandingan agamanya di situ dan macam mana hebatnya agama Islam itu sendiri yang terus memandu juga laluan kehidupan kita. Masya Allah. Okay? Alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada para pendengar dan terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Wari-wari saya